Jadi dalam soalan ni kita tengok kata kunci dia untuk kita tukarkan boleh ubah di akhir soalan. Ia ini menggunakan kaedah matris cari harga buku. Sebuku roti. Satu roti lah. Harga sebiji kek cawan. Okey. Jadi dia kata sebuku atau satu atau sebiji atau sebuku. Maka kita boleh tukarkan harga sebuku roti ini sebagai boleh ubah sebagai A ataupun X. Jadi kita declare yang ini sebagai jawapan biarkan harga sebuku roti ini RMX dan harga sebiji kek cawan RMY. Lepas tu baru kita lihat ada dua persamaan di sini. Azmi dan Musa pergi sebuah kedai untuk membeli roti dan kek cawan. Azmi membeli 4 roti dan 6 kek cawan dengan harga RM38. Maka jumlah bagi 4 roti dan 6 kek cawan itu RM38. Maka sebuku roti dibagi X ringgit. Maka kalau 4 roti, 4X. Betul? 4X kan? Okey, ini dah awak dapat 4X. Lepas tu dia jumlah dan jumlah tambah kek, satu kek cawan adalah Y ringgit. Jika 6 kek cawan, 6 darab Y. Harga RM38. Okey. Lagi satu persamaan, 3 roti. Musa pula beli 3 roti dan 5 cawan kek. Dan harga RM30. Sama juga 3 roti 3 darab X 3X tambah 5 cawan kek 5 darab Y sama dengan 30. Okey, dengan kaedah matris yang kaedah matris maka kita tukarkan ke bentuk matris yang pertama-tama kali. Jadi kita tukarkan ikut baris ni laju Jadi yang besar dan lebar adalah 4365. Matris segi 4 sama. Okey, yang kecil XY, boleh ubah dia XY sama dengan yang kecil jawapannya 38 30. Okey. Lepas tu kita nak cari XY sebab dia suruh cari XY. Cari harga sebuku roti dan sebiji kek cawan. Kita pindahkan ke sebelah kanan persamaan. Bila tukar ke sebelah persamaan, dia jadi apa? Dia akan jadi matrik yang asal menjadi matrik songsang. Kita boleh tanda sebagai -1 ataupun 1 per sama dengan 38 30. Okey. Lepas tu buat apa? Kita akan tukar simbol -1 ni sebagai matrik songsang. Okey, ingat lagi formula? Iaitu
1/AD tolak BC. Kan? Maksudnya kita darab silang. Ingat lagi? 1/AD tolak BC. Okey? Jadi yang ini kita tukar jadi matrik songsangan. Jadi ingat lagi formula matrik songsangan. Yang ini. Jadi ini kita akan tukar dia jadi guna rumus. Ingat lagi 1/AD. Mana yang datang AD? Daripada matrik asal yang ini. A adalah 4, B 6, C 3, D 5 kan. Jadi kita nak dapatkan di formula penentu AD tolak BC. AD tolak BC. AD tolak BC. Lepas tu darab dengan tukarkan ni, tukar tempat 5 tulis dekat 4, gantikan tempat dia. 4 tukar ke tempat 5. Tukar tempat Tukar tempat, tukar tanda. Positif jadi negatif 6. Positif 6 jadi negatif 6. Okey, ingat lagi? Ini yang kita kena ganti dalam sini. Sebab apa? Ini matrik songsang. Okey, boleh unmute dulu mikrofon. Okey. Boleh? Tukar ini 1 bahagi AD darab silang tolak BC, tukar tempat nombor ni, tukar tanda nombor ni. Boleh? Okey, ada nak tanya tentang matrik songsang? Jadi yang ini kita tukar jadi matrik songsang. Okey. Jadi pada sini, ini tukar ke sini. Daripada persamaan ini, kita dapat tukar kepada bentuk matriks 4, 3, 6, 5. 4, 3, 6, 5. Segi 4 samalah. Lepas tu XY. Kita tukar bentuk matrik dia XY. Bentuk lajur sama dengan jawapannya 38, 30. Bentuk lajur. Okey. Lepas tu kita nak XY kan, cari XY. Jadi persamaan matrik ni kita tukar ke kanan persamaan. Ditukar ke kanan persamaan, dia jadi matrik songsang. Jadi nak tukar matrik songsang, gunakan rumus 1/AD tolak BC. Lepas tu tukar tempat 4 dan 5, tukar tanda negatif 6, negatif 3 ya. Boleh? Okey, cuba ulang balik. Apa yang baru masuk. Ini kecil sikit. Tak nampak. Jadi daripada bentuk ayat, kita tukar ke bentuk persamaan. 4 roti, 6 kek cawan. Jadi kita tukarkan sebuku roti jadi X. Sebiji kek cawan Y.
Jadi kalau 4 roti, berapa harga dia? 4 darab X tambah 6Y sama dengan jumlahnya RM38. Okey. 3 roti, Musa membeli 3 roti dengan harga X ringgit sebuku. Kalau 3 buku, 3 darab X tambah 5 cawan kek. Jadi 5 darab dengan harga sebiji kek cawan, itu Y sama dengan 30. Ini kita kena banner sendiri untuk soalan ni. Lepas tu tukar pada bentuk matrik sebab dia nak menggunakan kaedah matrik. Jadi kita tukar sebab dia ni bentuk segi empat sama kan. Jadi tukar matrik segi empat sama. 4, 6, 3, 5. 3, 5 tulis bawah. Bentuk matriks. Darab dengan ini katakan besar lah. Besar darab dengan kecil ataupun gemuk darab dengan kurus. Kurus dia XY kan. Boleh ubah dia XY. Mesti bentuk laju XY. Sama dengan jawapan dia bentuk laju juga 38, 30. Mudah kan nak tukar? Mesti tukar ni. Ni kena tukar sendiri. Lepas tu, kita nak cari XY kan. Kalau kita selalunya, kalau kita tukar untuk algebra, asas macam mana? Kalau 2X sama dengan 4, kita akan jadikan X sebagai rumus kan. Jadi, 2 ni mesti pindah ke sebelah kanan. Jadi, bahagi 4 bahagi 2. Itu dia sama dengan ini. Matrik ni nak tukar dari kiri ke kanan, kita akan jadi 1 per matrik ni kan, ataupun matrik songsang. Sebab dia ada 4 elemen dalam ini, kita tak boleh buat seperti ini. Jadi ada formula yang kita belajar tu hari kan, yang diberi. Jadi dia jadi negatif 1. Darabkan dengan jawapan dia. Okey. Jadi XY, apa formula dia? 1 per AD tolak BC. AD di mana? Ni A, ini B, ni C, ni D. Jadi AD mana? A darab D. 4 darab 5 kan? 20. Lepas tu, formula dia tolak. Rumus dia tolak kan? AD tolak BC. BC 6 darab 3, 18. Okey? Lepas tu darab. Formula apa dia? Kalau daripada sini, tukar ke matrik songsang. Ingat lagi, tukar tempat. 5 duduk di kedudukan 4. 4 duduk di kedudukan 5. Lepas tu tukar tanda. Positif jadi negatif. 3 jadi negatif. Lepas tu salin balik yang belakang tu. Jangan lupa yang belakang tu. Jawapan dia. Okay, lepas tu buat apa? Darab dua-dua ni. Darab kedua-dua ni. Okay, cikgu buat kat sini. Ni kita nak ulang balik lah. Jadi kita dah dapat matrik songsang yang depan ni 1 bahagi 20 tolak 18 kan. Dapat berapa? Dapat 2.
Lepas tu lagi sesuai kita darabkan matrik yang gemuk dengan yang kurus. Jawapan dia. Kurus tu yang jawapan dia lah. Okey, yang depan ni XY. Yang lupa ni XY. Okey, XY. Tapi XY ni kita dah tulis. Kita tulis satu sajalah. Ini tulis sama dengan. Lepas tu, ingat lagi nak darabkan baris darab laju. Okey, 5 darab 38 tambah negatif 6 darab 30. Macam tu. 5 darab 38 tambah 6 darab 30. Baris darab laju. Salin balik setengah. Okey, yang lain tu boleh salin. Ikut ya. Dulu. 2. Jadi, kita panjang sikit. 5 darab 30. Okey, berapa? Guna kalkulator ataupun boleh dapat kan 150. Okey, betul? 5 darab 38 dulu. Kita akan dapat 190. Ni 5 darab 38 bukan 5 darab 30. 5 darab 38. Lepas tu tambah negatif 6 darab 30. Negatif 180. Selesai untuk baris darab laju. Lepas tu bawah pula. Baris darab laju. Negatif 3 darab 38. Atas dulu. Negatif 3 darab 38 tambah 4 darab 30. Okey. Negatif 3 darab 38. 114. Tambah 4 darab 30. Sebab dia baris ni mesti darab yang bawah. Yang ni darab yang atas. Ni darab yang bawah. Itu maksudnya baris darab laju. Boleh? 4 darab 30, 120. Jadi kita mudahkan setengah. 190 tolak 180. Dapat 10 kan? Okey, itu 114 tambah 120, 6. Boleh? Lepas tu kita buat apa? 10 bagi 2. Kalau separuh ni atau setengah ni, 10 bagi 2. Bukan 10 darab 2. Sebab 2 ni pembawah. 1 pengatas. Kita mudah, cikgu tunjukkan kat sini. 10 bahagi 2 sebenarnya. 6 bahagi 2. Jadi kita akan dapat X dia berapa? 5. 10 bagi 2, 5. 6 nak 2, 3. Jadi X dia 5, Y dia 3. Jadi kita boleh buat maka harga ataupun kita boleh tulis X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Untuk format SPM, kita boleh tulis maka harga sebuku roti adalah RM5 dan harga sebiji kek cawan adalah RM3. Kita boleh tulis kat bawah ni. Nanti kita tengok format. Okey, siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Tak faham? Perlu ulang lagi ke?
Okey, jadi kita tukar kepada matriks. Bawa matriks yang segi 4 sama ni. Bawa ke kanan, jadi matriks songsang. Maka matriks songsang ni kita dapat daripada rumus, tukarkan 1 bahagi 4/5 iaitu A/D 4/5 tolakkan 6/3. 6/3. Darab silang lah. Lepas tu, daripada matrik asal, kita tukar tempat 5 dari tukar ke sini, 4 ni tukar ke bawah. Tukar tempat. Maksudnya 1 bahagikan letak di bawah, AD tolak BC, lepas tu tukar tempat, positif jadi negatif, iaitu tukar tanda. Lepas tu, kita darabkan baris darab laju. Okey, baris darab laju. Okey, faham tak macam mana baris darab laju ni? 5/38 tambah negatif 6 darab 30. Okey, boleh? Ini darabnya ini. Tambah ini darab ini. 5 darab 38, 190. Tambah negatif 6 darab 30. Tambah tolak jadi tolak kan? 180. Okey, selesai. Lepas tu yang bawah pula. Baris darab laju. Ini. Negatif 3 darab 38. Negatif 144. Lepas tu 4 ni mesti darab di bawah. Dekat sini. Sama dengan ni. Selari dengan ni. 4 darab 30. 120. Macam tu baris darab laju. Mudah kan? Jadi kita dapat 190 tolak 180, 10. 114 tambah 120, 6. Lepas tu bahagikan. Bagi separuh sebab bagi 2. Oleh itu, harga sebuku roti adalah RM5. Sebab X di atas kan. X sebuku roti, Y sebiji kek. Harga sebiji kek cawan RM3. Okey, boleh faham? Ada soalan? Okey. Cuba buat soalan 2 ni. Perbezaan harga antara 2 pensel dan 3 pen ialah RM5. Harga keseluruhan 3 pensel dan 4 pen ialah RM16. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung harga sebatang pensel dan harga sebatang pen. Okey, jadi awak kena beritahu dulu pembeli ubah. Sebatang pensel itu apa? A ke? Sebatang pen tu B ke? Ataupun harga sebatang pensel tu awak nak gantikan pembeli dia, ubah dia sebagai X. Ataupun harga pen tu sebagai Y. Okey, cuba banner dia punya persamaan serentak. Lepas tu tukar
ke bentuk matriks. Okey, lepas tu buat apa? Tukarkan segi empat sama, matrik yang asal, tukar ke kanan. Jadi matrik songsang. Okey, boleh buat dalam 1 minit setengah. Okey, macam mana nak mula? Kita tahu Kena tulis dulu, biarkan harga sebatang peser sebagai RMX contohnya, ataupun RMA, dan harga sebatang pen adalah RMY ataupun RMB. Itu mula-mula. Lepas tu tukarkan yang perkataan kepada persamaan. Ini beza perbezaan. RM5. Okey, lepas tu harga persamaan yang kedua 3 pensel dan 4 pen ialah RM16. Okey, boleh buat dalam 1 minit setengah. Lepas dah siap, boleh hantar pada cikgu jalan kerja dia. Boleh-boleh? Okey, sampai mana dah? Siapa dah dapat persamaan dia dulu?
Okey, ada yang dapat? Excellent. Okey, yang lain macam mana? Dapat tak? Okey. Oh. Fatin pernah buat soalan ni Atau baru first time buat? Baru pertama kali buat ya? Ke dah pernah buat? Internet tak berapa kuat Ada yang first time Okay, good. Okay, lain macam mana? Siapa dapat X sama dengan 4, Y sama dengan 1? Sama. Okay, good. Nabil kalau boleh hantar jalan kerja dia. Fatin dah hantar dah. Macam mana? Adam? Mika internet tak berkuat Selalu terkeluar je. Okay. Yang lain sampai mana? Snap aja jalan kerja dia. Ada data. Kalau boleh snap lah cikgu nak lihat macam mana buat. Nanti senang cikgu nak nak terangkan. Okay, Nabi boleh hantar tak jalan kerjanya sama dengan Adam, Mika? Snap aja jalan kerja tu. Tangkap gambar tu send pada WhatsApp cikgu. Nabi tak boleh hantar jalan kerja. Internet problem ke? Adam, macam mana? Dengar tak? Ataupun tersangkut mana-mana? Tersangkut Adam. Okay, Adam boleh hantar ke? Dengan Nabil boleh hantar ke? Jalan kerja? Tak boleh? Tak boleh ke boleh? Kalau boleh, kata boleh, dekat in message, in call message.
Okey, jadi kita beritahu dulu dekat pembesar biarkan harga sebatang pensel adalah RMX dan harga sebatang pen ialah Y. Lepas tu beza kan? Beza di antara 2 pensel dan 3 pen. Beza. Jadi beza mesti tolak. Okey? Kalau dikata jumlah baru tambah Beza 5. Lepas tu dia beritahu apa kunci kata dia? Keseluruhan, harga keseluruhan. 3 pensel dan. Dia boleh tolak ataupun dia boleh tambah, tapi harga keseluruhan maksudnya tambah kan. Jadi dia tambah RM16. Lepas tu buat yang si gemuk, si kurus sama dengan si kurus. Lepas tu yang ni tukar ke kiri. Ada yang terus tukar songsangan boleh ikut rumus dia. Turunkan ke bawah, AD tolak BC, tukar tempat, tukar tanda. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Tu darab sesuaikan baris, darablah laju. Baris, darab, laju. Maksudnya 4 darab 5 tambah 3 darab 16. Okey, yang bawah negatif 3 darab 5, 2 darab 16. Dah selesai ni baru kita darab dengan 1/8 tambah 9. Okey, negatif 1 lah kan. Jadi 8 tambah 17, 9 jam. 17. Okey. Lepas tu 4 darab 5, 20 tambah 3 darab 16. 3 darab 5, 5 negatif 15, 2 darab 16, 32. Selesaikan metrik ni dulu, baru bahagi 17. Oleh itu, harga sebatang pensel adalah RM4. Kita kena buat kesimpulan Dan harga sebatang pen adalah RM1. Kita kena beritahu sini. Okey, siapa yang start tu boleh salin sampai mana yang awak sangkut. Dia beri masa. Cikgu tak tahu awak dapat ke tak dapat. Kalau tak respon, cikgu tak tahu. Okey, yang lain dapat? Kalau dah dapat, kata dapat. Yang lain selain daripada tu. Tadi yang respon dah lah. Yang belum respon. Okey, kita buat yang jadual pula bentuk jadual. Jadi kalau bentuk jadual ni macam mana kita nak buat? Jadual menunjukkan maklumat buku dia beli oleh Ali. Dia membeli X buku matematik dan Y buku
matematik tambahan. Okey, jadi XY dah beritahu Jadi kita guna XY lah. Jumlah buku dia beli adalah 9 buku. Okey, jadi jumlah harga buku yang dia beli adalah RM44. Tulis dua persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat. Okey, ini soalan berstruktur macam soalan 2 tadi. Dia sekaligus. Nah, ini kita buat peringkat berperingkat sebab soalan berstruktur ni membantu kita untuk buat panduan untuk kita buat soalan tu lebih mudah lah. Tadi awak cuba bentukkan dua persamaan linear ni. Okey, jenis buku matematik, bilangan buku X. X ni maksudnya apa? X buku matematik dan Y buku tambahan. Jadi harga dia 6. Mengapa XY? Sebab dia nak apa? Nilai X dan Y tu berapa. Jadi kalau jumlah buku ni berapa? Kita buat persamaan jumlah buku. Jumlah buku ni. Jumlah buku tu buku matematik dan buku tambahan tu. Tambah kan? Jumlah dia 9. Lepas tu jumlah harga buku yang dia beli adalah RM44. Jadi kita hubungkan dengan harga dia. Harga RM6 darab X kan tambah 4Y sama dengan berapa? RM44. Okey, jadi cuba tulis dua persamaan linear ni dulu. Lepas tu kita cari nilai buku. Berapa buku X, berapa buku Y yang dia beli. Buku matematik dan buku matematik tambahan. Okey, boleh mula. 1 minit setengah. Okey, siapa dah dapat persamaan dia dulu? Dah dapat? Sebelum kita proceed untuk cari XY, bilangan XY.
Okey, jadi kita nak buat persamaan dia dulu. Kita tengok unit dia. Unit dia, bilangan dengan bilangan, harga dengan harga. Kita hubungkan. Okey, membeli X buku matematik dan Y buku matematik tambahan kan. Jumlah buku yang dia beli adalah 9. Okey. Jadi X ni mungkin 3 buku. Mungkin Y ni mungkin 3 buku. Atau yang ni mungkin 4. Buku matematik tambahan ni mungkin 5 kan. Sebab dia jumlah 9. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tulis X campur Y sama dengan 9. Bilangan unit, bilangan unit, bilangan unit kan. Kita hubungkan bilangan buku dengan bilangan buku. Lepas tu harga. Harga dengan harga. RM4 jumlah harga buku. Okey? Jadi X buku berapa kita tak tahu. Berapa bilangan dia. Darab 6. Okey? Sebab X ni bilangan bukan harga. Jadi mungkin 3. Mungkin 4 buku. Kita tak tahu kan. Jadi 6 darab X tambah 4Y sama dengan 44. Macam tu. Boleh faham tak? Bilangan dengan bilangan, harga dengan harga. Dia unit macam tu. Yang soalan sebelum-sebelum ni, harga kan. Harga dengan harga, harga dengan harga. Tapi ini bilangan unit. Satu bilangan jumlah buku. Ini harga. Ni jawapannya harga. Ni jawapannya bilangan buku. Dia boleh macam tu. Persamaan dia. Boleh? Okey, lepas tu proceed tukar ke kaedah metrik. Ada nak tanya tentang persamaan ni? Kalau tak faham, kita masukkan X tu berapa. Mungkin 4, ni 5. Jadi kita masukkan, mungkin ni 5 campur 4, 9 kan. 3 campur 3, 9 kan. Dia mungkin, sini mungkin dia 2,5 ataupun sini berapa kan, 3,5. Kita tak tahu. Tak boleh buku setengah kan buku tu. Potong 2 tak boleh pula. Jadi dia mesti nombor bulat. Dia mungkin sini 6, sini 3. Jadi kita tulis je X campur Y sama dengan 9. Kita tak tahu bilangan dia. Sebab dia suruh cek bilangan dia. Lepas tu RM6 darab dengan berapa buku kita tak tahu. Tambah 4Y dalam RM44 semuanya. Okey, tukar ke bentuk metrik. Okey, jelas tak yang ni? Proceed ke cari, tukarkan ke kaedah ataupun bentuk metrik. X campur Y sama dengan 9. 6X campur 4Y sama dengan 44.
Okey, dah dapat? Okey, boleh hantar melalui WhatsApp jalan kerja. Adin, Adam, Nabil, Eka, Mika boleh hantar. Dah siap? Ataupun sangkut kat mana? Okay, Nabil, Adam, Mika dapat berapa? X dan Y berapa? Semua dah tukar bentuk ni kan? Siapa dapat bentuk macam ni? Dapat. Yang lain? Dapat juga. Nabil dapat. Dia dapat ni okey lah. Tapi tukar ke Matik Songsang dapat. 1/4 tolak 1/6. Lepas tu tukar tempat, tukar tanda. Dapat juga. Okey. Lepas tu selesaikan ini kan. 4/9 tambah negatif 4/44 baris darab laju. Baris darab laju. Lepas tu yang bawah negatif 6/9 tambah 1/44. Sebab dia macam ni kan. Darab ni. Yang depan darab yang atas. Yang belakang tu darab yang bawah. Itu yang mula-mula tadi. Ini darabnya atas. Depan darab atas. Yang belakang ni darabnya bawah. Boleh Okey. Lepas tu kita selesai ni. Kita selesaikan ini. 4 tolak 6. Dapat negatif 2 kan? Negatif 2. Lepas tu dapat negatif-negatif kan? Siapa dapat sampai sini? Nabi dapat tak sampai sini? Dapat? Fatimah dapat? Cikgu nampak? Cikgu nak tengok awak punya WhatsApp tadi kan? Tapi awak kena balik kepada asas. Bila negatif 1/2, awak bayangkan ini darab dengan ini. Negatif setengah darab negatif 8 dapat apa? Positif ke negatif? Negatif darab negatif positif kan? 4. Sebab tak boleh bilangan dia tolak 4. Tolak 4 maksudnya dicuri orang. Buku dia kena curi. Betul tak? Jadi dia mesti positif. 4, 5 Kalau negatif 4, 4 buku dia hilang. Hilang kat mana? 5 kena curi. Sebab negatif kan? Dia mesti positif. Okey, boleh. Okey. Nabil keluar masuk internet. Slow Okey, jadi kalau awak banyak respon pada cikgu, lagi cepat cikgu habiskan topik ni. Kalau tak ada respon, cikgu teragak-agak
Awak dapat ke tak dapat ke, tak dapat, cik nak terang pun susah. Kalau awak straightforward, kata dapat, tak dapat pun tak apa. Janji awak share awak punya sampai dapat kat mana. Baru cikgu boleh tunjukkan cara yang betul. Boleh? Jadi negatif, darab negatif, positif. Negatif, darab negatif, positif. Okay, basic integer, skor menengah rendah. Ataupun katakan negatif 8 ni bahagi dengan negatif 2. Sama juga. Kalau negatif bahagi negatif, positif juga. Okay, kalau bahagi ke, darab ke, dia akan jadi positif. Boleh? Okay, kita masuk pula kemahiran matrik songsam pula. Dia beri matrik songsam bagi M, P, Q, R, S adalah ini. Jadi kita cari P, Q, R, S. Okay, dalam setengah minit, awak cari P, Q, R, S ni berapa? Ini matrik asal dia. Ini matrik songsang dia. Jadi awak tahu yang ini selalu tukar, mesti dia ada 1/2 kan. Maksud dia bawah. 1, dia turunkan bawah, tukar tempat, tukar tanda. Okey, boleh buat sekarang. Ini dia P dan Q. P dan Q. Ini soalan ni P dan Q saja. Macam mana? Okey. Okey, P berapa? Okey, boleh jawab terus. Dah tulis jawapan awak dekat buku tulis. Boleh jawab terus dekat in call message. P tu berapa? Kita tengok dekat sini. Bahagian ni kena tukar tempat. Jadi, yes. P negatif 4. Sebab kalau songsang, dia akan tukar ke bawah kan. Ini P. Dia dah tukar ke bawah. Boleh? Lepas tu Q. Q berapa? Yang ni, bahagian yang ini, tukar tanda. Dia tak tukar tempat. Negatif 1. Betul? Negatif 1. Okay, yang lain dapat berapa? Yang lain berapa? R. S berapa? Jadi kalau sini songsang dia positif kan. Jadi matrik asal dia mesti negatif kan. Negatif 6. Negatif 6. Dan S dia negatif 2 kan, tukar tempat. Yang asal dia sini negatif 2. Negatif 2 ni dah ni atas bila disongsangkan. Okay, boleh? Macam tu. Next. P dan Q. Macam mana awak nak cari P dan Q ni daripada mana? Matrik asal dia tak ada. Awak cari dekat mana P dan Q. Okay, boleh fikir sikit. Lain boleh fikir sikit. Macam mana P dan Q nak dapat.
Okey. Yang lain? Q2, P1. Ada yang tulis Q4. Okey, nanti kita tengok Okey. Senang je awak nak tengok, tak tentukan. Tengok yang ni. Sebab yang ni kita dapat daripada asal kan. Matrik asal ni matrik rongsang dia. Matrik asal dia A, B, C, D kan. Jadi kita bandingkan. AD, kita darab AD kan. AD tolak BC. Kan. Jadi kita bandingkan A ni berapa? 1. Jadi P apa? Berapa ni? Tapi tak tentu ya, mungkin dia tukar tempat. Kita tengok dulu. AD, BC. Okey, jadi kalau sini 1, maksudnya dia dah tukar tempat lah. Jadi ni mesti adalah D kan. Ni. Jadi A dia, P dia sama dengan 4. Sebab dia nak yang songsang yang 4 lah. Dia tukar tempat. Jadi asal dia di sini memanglah 1. Dia macam ni. 1. Betul? Sini 4. Sini negatif 3 yang asal. Okay, Q kita tengok adalah C kan. Yang ni Q ni asal dia negatif 2. Ni yang asal Jadi dia akan bila jadi songsang, Q jadi positif 2. Betul? Sebab ni asal. Sebab yang asal ni negatif 2. Dia ambil daripada sini. Pening tak cikgu jelaskan? Lepas tu, songsang dia tukar tanda. Jadi, positif 2. P ni adalah D. D yang ni. Dah tukar tempat. 4 dia pergi sini, 1 dah turun bawah. Sebab tu dia adik 1 ni. Boleh? Okay, ada soalan? Faham tak? Jelas tak cikgu terangkan? Boleh Okey. Yang lain macam mana? Pening tak cikgu jelaskan? Faham Okey. Next. Apa dah? Sikit lagi. Okey, soalan 6. Diberi persamaan serentak. Okey, 8X tambah 3Y. Ini nak separah hebat Jadi awak kena fikir sikit. Kena proses dia memikir Awak fikir sikit, nanti awak boleh dapat. Serentak LX tambah 3Y sama dengan 14. X tambah Y sama dengan 4. Jadi awak tukarkan pada ni bentuk matrik. Lepas tu awak bandingkan dengan yang ini Bandingkan dengan ini. Jadi hitungkan matrik H. Hitungkan matrik H ni maksudnya bentuk H ni macam mana? Kalau bentuk matrik segi 4 sama. Okey, tukar dulu. Yang ni dulu. Tukar yang ni. Lepas tu awak bandingkan dengan ni. Mudah. Sebab persamaan dia 14. Jawapan dia 14, 4 sama kan? Okey, cuba tukarkan. Lepas tu awak bandingkan. Awak letak kat atas ke? Macam ni pun boleh. Okey, lepas tu jika
HK sama KH ialah I untuk hitungkan matrik K. Apa maksud ni? Maksudnya yang ini ada matrik songsang dia. Dia ada matrik songsang sebab dia sama dengan I. HK sama dengan KH. Maksudnya H darab K sama dengan K darab H. Sama dengan identity. Identity ingat lagi? Matrik identity? Dia 1, 0, 0, 1. Ingat lagi? Bila dapat ini, maksud dia ada matrik songsang. Jadi K ni maksudnya matrik songsang. Di H adalah matrik asal darab matrik songsang sama dengan matrik songsang darab matrik asal dia sama dengan entity. Jadi maksudnya ini cari matrik songsang dia. Itu maksudnya. Lepas tu baru cari nilai X dan Y. Okay, cari yang dua ni dulu. Yang penting. Yang sini sama yang kita dah bincang di soalan 3 soalan tadi. Sama je. Sama je. Kita masukkan, kita applykan nanti. Terus kita akan dapat X, Y. Okay, H. H berapa? Okay, 8, 3, 2, 1. Oh, macam tu boleh buat. Okay. Betul, 8, 3, 2, 1. Lepas tu matrik songsang dia. K tu matrik songsang. Macam mana saya dapat 1/2? 8 darab 1 tolak 3 darab 2. Jadi H ni tadi awak boleh tulis kat ni 8, 3, 2, 1. Ni H. Nampak tak? X, Y. 14, 4. Jadi H sama dengan 8, 3, 2, 1. Matrik songsang dia K sama dengan 1. Ambil daripada matrik asal dia 8 darab 1, 8. Tolak 3 darab 2, 6. Kan? Sama dengan tukar tempat 8, 1, matrik 3, 2. Dia nak yang ini je. Baru awak tukar ke dalam keadaan matrik ini, baru kita hitungkan. Jadi X, Y sama dengan